Google Meet pada malam ini untuk kelas bimbingan perdana SPM 2021 subjek sains pada malam ini. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, eloklah kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi siapa yang boleh membaca ataupun memimpin bacaan doa daripada kalangan pelajar, sila respon. Ada tak? Ada tak? Pelajar, ada tak? Saya cikgu. Okey, Nabil Nabil ke sekolah mana Nabil? Sekolah Sarjana. Sarjana. Okey, baik. Untuk itu saya mempersilakan Nabil untuk memimpin bacaan doa bagi kelas bimbingan perdana pada malam ini. Silakan Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Nabil atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Moga kita semua mendapat, kamu semua mendapat berkat daripada ilmu yang kamu pelajari pada malam ini. Okey. Saya Cikgu Nur Azam bin Muhammad Fuad daripada SMK Sarjana Indah. Saya akan mengajar untuk topik bab 5 iaitu sebatian karbon. Okey. Kita mula. Para pelajar boleh bersedia sama ada dengan buku catatan ataupun apa saja untuk menulis ataupun untuk membuat catatan. Catatan itu penting. Catatan itu penting untuk kita tahu. Bila kita dengar, kita akan mudah lupa. Bila kita catat, kita baca balik, kita akan dapat ingat. Okey. Sebelum tu saya nak respon, boleh saya tahu daripada rakan-rakan pelajar daripada sekolah-sekolah yang lain, ada tak nak respon? Saya daripada SMK Sarjana Indah, saya guru Sarjana Indah. Daripada sekolah yang lain ada tak? Boleh respon maklum? Ada. Ada cikgu. SMK Bukit Gambir. Okey, semua sekolah hebat. Sekolah Agama Al-Ikram. SMK Tasik lagi. SMK Gemilang. SMK Gemilang, SMK Datuk Haji Hassan, SMK Seberang Jaya, SMK A Syekh Abdul Fahim, SMK Jawi. Itu Syekh Barat Allah, Sungai Aceh. Ni semua oleh rasa pembelajaran. Saya tahu, SMK Seri Ma'had Datuk Haji Ahmad Said. Ni kepala batas. Okey. Baik, diharapkan para pelajar dapat bersedia ya. Okey, saya akan mulakan untuk saya punya pengajaran saya. Okey, baik. Sebatian karbon ini adalah merupakan bab 5 dalam tingkatan 5 dan dia berada dalam tema yang kedua, iaitu penerokaan unsur dalam alam, di mana dalam bab 5 ini ada 5 pecahan dia punya subtopik dia, iaitu pengenalan kepada sebatian karbon, kemudian hidrokarbon, alkohol, lemak dan juga minyak sawit. InsyaAllah pada malam ini kita akan belajar dua, iaitu 5.1 dan juga 5.2.
beserta dengan sedikit latihan ataupun kuis yang akan saya berikan. Tujuannya adalah untuk kamu mantapkan kamu punya pengetahuan dan juga konsep tentang 5.1 dan juga 5.2 ini. Okay. Boleh? Teruskan. Okey. Okey, apabila unsur karbon bergabung dengan mana-mana unsur yang lain seperti hidrogen ataupun oksigen, dia akan membentuk sebatian karbon. Sebatian karbon dalam gerak bumi ini ada banyak, ada berjuta-juta, bukan 1, 2, 3 saja, ada berjuta-juta sebatian karbon. Maksud dia apa? Maksud dia karbon ini dia bergabung dengan unsur yang lain dan kita panggil dia sebagai sebatian karbon. Contoh paling mudah ialah seperti karbon dioksida, ya kan, yang kamu hembus keluar ketika kamu bernafas itu. Baik, sebatian karbon ini kita boleh bahagikan dia kepada dua. Itu kita panggil dia sebagai sebatian karbon organik. Saya dah edit dah dia punya gambar rajah ni, tapi dia masih lagi lindung. Dan juga lagi satu dah sebatian karbon bukan organik. Dia punya istilah dia sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Okay. Ingat, sebatian karbon ada dua, organik dan bukan organik. Okay. Jelas kan? Itu mudah saja. Apa dia yang dikatakan sebatian karbon organik ni? Sebatian karbon organik ni dia merupakan sebatian yang berasal daripada benda hidup. Kena ingat kata kunci kat sini, benda hidup. Dan juga mengandungi unsur karbon. Dalam setiap sebatian karbon, dia kena ada unsur karbon. Unsur karbon. Kalau dalam bahasa Melayu, K lah. Dalam bahasa Inggeris, dia gunakan C. Unsur karbon yang terikat secara kovalent dengan unsur-unsur yang lain seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan juga fosforus. Dan juga saya telah pun letakkan di sebelah sini contoh-contoh sebatian karbon organik. Otot kita, otot kita. Oh cikgu, otot sebatian karbon kah? Ya, otot adalah merupakan sebatian karbon. Gas asli. Di mana kita dapat gas asli ni? Bila kita cari gali petroleum, kita akan jumpa gas asli dulu. Gas asli pun sebatian organik ke cikgu? Ya. Macam mana dia sebatian organik? Dia terhasil daripada sumber haiwan yang telah pun mati, kan? Mati, kemudian haiwan tersebut tertimbus dan juga mengalami proses pemendapan dan juga tekanan yang tinggi dalam satu proses yang amat lama, iaitu beratus-ratus juta tahun, maka dia akan membentuk gas asli. Jadi gas asli ini adalah merupakan sebatian karbon organik juga. Glukosa. Glukosa, ada kat mana glukosa ni? Ada dekat mana glukosa? Boleh jumpa dekat mana? Dalam apa? Dalam makanan. Dalam makanan. Karbohidrat yang kamu makan. Protein. Kanji. Sutera. Sutera yang buat kain tu ataupun daripada ulat yang menghasilkan benang sutera itu. Susu serta telur haiwan. Telur ayam dan sebagainya. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Dapat nak? Okey, ada Cikgu, siapa-siapa cikgu. yang nak tak? Cikgu? Karbon organik ada tak? Cikgu, saya ada satu soalan. Ya. Cikgu, dalam sebatian organik ini, apakah maksud kovalent? Kovalent itu adalah ikatan yang terbentuk di antara unsur karbon dengan unsur yang lain. Nanti kita akan tengok lagi ada. Saya akan terangkan lagi. Okey, cikgu. Okay, nak? Boleh? Boleh kan? Ya, boleh cikgu, boleh. Okey. Bagi sebatian karbon tak organik pula, ataupun sebatian karbon bukan organik, dia berasal daripada benda bukan hidup. Seperti oksida karbon. Yang dikatakan oksida karbon ni seperti karbon dioksida lah.
Kemudian sebatian karbonat, ini kebanyakan terdapat pada batu-batuan. Batu kapur ni kita panggil dia sebagai sebatian karbonat lah. Dan juga sebatian sianida. Contoh kat sini, kita ada udara kita, iaitu karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, dan juga kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni adalah batu-batuan. Batu kapur lah kita panggil lah. Batu kapur. Asalnya daripada batu kapur. Okay. Ini terhasil daripada benda bukan hidup. Mudah saja. Selalu pelajar akan jadi terkeliru terbalik. Dia kata sebatian organik ni bukan hidup, sebatian tak organik ni adalah hidup. Terbalik. Tolong kamu clearkan. Saya mudah saja nak ingat, organik saya letak tangan kanan supaya kanan hidup, kiri itu tak hidup. Mudah saja. So kata kunci kat sini untuk sebatian organik, sumber benda hidup. Sumber dia adalah benda hidup. Kalau sebatian tak organik, sumber dia bukan benda hidup. Karbon dioksida hidup tak? Karbon dioksida hidup tak? Tak hidup. Tak hidup. Hidup. Tak. Okey, bagus. Terima kasih bagi respon. Okey. Boleh saya teruskan ataupun saya laju ke? Boleh dapat ikut tak? Boleh. Boleh dapat. Bagus. Boleh bagus. je. Okey. Baik. Apabila unsur karbon yang terdapat dalam sebatian karbon di kerak bumi ni ada banyak. Ada berjuta-juta, bukan ada satu saja, ada berjuta-juta. Apabila unsur karbon ini yang terdapat dalam sebatian karbon bebaskan dia kembali kepada atmosfera, maka dia akan menjadi satu kitaran. Dan kitaran ini adalah merupakan satu kitaran yang wujud secara semula jadi. Bukan kita yang reka ataupun bukan ciptaan, tapi dia wujud secara semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan karbon di dalam atmosfera. Atmosfera ni adalah merupakan ruang yang terdapat dalam kita punya ruang udara kita, bumi kita. Di situlah dia kekalkan dia punya kitaran karbon. Jadi kita panggil dia sebagai kitar karbon. Bila dikatakan sebagai kitar, maksud dia ada satu cycle. Satu cycle ataupun kita kata satu kitaran. Daripada A ke B, B ke C sampai dan dia ulang balik. Boleh tak? Kalau macam kita tengok jam pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9, pukul 12. Itu dipanggil sebagai kitaran. Dapat Ini saya letakkan dia punya kata kunci dia, unsur karbon. Unsur karbon, macam mana kita nak tahu unsur karbon? Terdapat dalam sebatian karbon. Bila kata sebatian karbon, mesti ada karbon. Jadi bila ada sebatian karbon tadi ni, dia akan dikembalikan, contohnya seperti karbon dioksida. Kamu sedut oksigen, kamu bebaskan karbon dioksida, so karbon dioksida dilepaskan ke atmosfera, jadi kita recycle balik dia. Kita gunakan balik dia. Boleh? Faham Ya, faham. Karbon? Faham sir. Baik. Kitar karbon ini ataupun kita kata karbon dioksida ini, kitar karbon dia punya arrow ni tak nampak. Dalam kitar karbon dioksida ini, dia mengalami 3 proses, iaitu pengambilan, penggunaan dan juga pengembalian. Pengambilan, penggunaan dan juga pengembalian. Masa bila kita ambil, masa bila kita guna, masa bila kita beri semula. Pengembalian ni bermaksud kita bagi semula. Masa bila? Okey. Ketika kita melakukan beberapa proses yang memang kita lakukan setiap masa. Setiap masa dan juga berlaku pada setiap organisme yang hidup. Okey. Kalau hidup dia mesti buat. Kalau dia tak hidup, dia tak buatlah. Baik, di sini saya berikan gambar rajah kitar karbon.
dan juga saya telah pun buat tandaan dengan warna merah bulat tu. Okay. Dalam pita karbon ini dia melibatkan ada 3 arrow yang warna dia berbeza, iaitu warna merah. Warna merah bermaksud kita berikan semula kepada atmosfera. Warna biru bermaksud dia serap daripada atmosfera. Yang hitam ini dia menunjukkan bahawa antaranya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ni organisma hidup ke tak hidup? Hidup. Hidup. Tumbuhan hijau ni hidup. Bila dia hidup, dia akan mati kan. So bila dia mati, dia akan mengalami proses sama ada perebutan ataupun dia membentuk bahan api fosil. Tapi secara dasarnya daripada sumber organisma hidup. Jadi dia adalah merupakan karbon organik ke, sebatian organik ke, tak organik? Organik. Organik. Andai, organik, sebab dia daripada organisma hidup kan. Jadi dia membentuk bahan api fosil. Bila saya sebut bahan api fosil, dia melibatkan 3 benda. Petroleum, gas asli, arang batu. Petroleum ni adalah merupakan minyak mentah, crude oil yang hitam pekat likat tu yang kita gali daripada bawah laut tu. Kita dapat yang likat tu belum lagi diproses, itu petroleum. Kalau setelah diproses barulah kita dapat petrol. Itu setelah diproses. Sebelum petroleum, macam minyak hitam yang cikgu PJ kamu buat lain padang tu. Macam itulah petroleum asalnya. Kemudian gas asli dan juga arang batu. Arang batu ni kebanyakannya kita dapat di bahagian daratan. Dia terbentuk daripada tumbuhan-tumbuhan yang mati, tertimbus dan juga termampat dengan suhu dan tekanan yang tinggi dalam tanah dan juga tempoh dia memang panjang. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tempoh dia beratus juta tahun. Bermaksud yang kamu guna petrol pada hari ini tu hasil daripada haiwan yang mati beratus juta tahun yang dulu. Tahu, bukannya 10 tahun lepas. Tak ada. Dan juga ada tumbuhan hijau mati. Contohnya organisma juga ada mati kan, haiwan mati, dia juga membentuk ini ataupun dia mengalami perebutan. Kalau dia jadi ini, dia jadi bahan api fosil, kita lakukan bahan api fosil ni kita buat bahan bakar. Semua bahan bakar, bila bahan bakar, dia juga dikembalikan ke atmosfera sebab dia membebaskan gas apa? Gas apa yang terbebas bila kita buat pembakaran? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Bila oksigen terdioksida untuk membantu pembakaran, maka dia akan jadi karbon dioksida. Baik. Jadi ada 3 kat sini yang saya bulatkan. Perebutan, bila mereput, bagaimana perebutan itu berlaku? Contohnya katalah lembu ni, dia mati. Bila dia mati, ada pengurai, kita panggil pengurai. Pengurai ni selalunya adalah mikroorganisma yang kita tak nampak. Dia akan uraikan lembu yang mati ni supaya berguna kepada alam. Kalau tidak, ada banyaklah lembu yang mati ataupun kambing yang mati, kucing yang mati akan bergelimpangan di permukaan bumi ini sebab tak diuraikan. Jadi pengurai dia uraikan dan bila penguraian itu berlaku, dia gunakan oksigen, maka dia bebaskan karbon dioksida. Bila dia gunakan oksigen, haiwan yang mati dari ini dia akan mereput. Bila dia mereput, dia akan hilanglah. Dia jadi bahan guna kepada sumber lain seperti rumput-rumput tadi ini akan dapat macam baja untuk subur dan juga bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi ini bila dibebaskan, dia akan kembali kepada atmosfera. Atmosfera ni yang dalam ruang angkasa kita lah. Kemudian respirasi. Respirasi ni, jangan kamu kata,
Cikgu, respirasi pun menyumbang kepada karbon dioksida dalam atmosfera ke cikgu? Padahal sikit saja kan kamu bernafas. Memang kalau kamu bernafas sikit, berapa ramai manusia yang ada dalam dunia ni? Ramai tak? Ramai. Ya, ramai. Itu baru manusia, bukan lagi haiwan. Haiwan pula ada pelbagai kategori. Kalau haiwan bertibrata tu ada 5 kumpulan dia. Ui. Iaitu kategori apa? Mamalia, reptilia, amfibia, semua bernafas membebaskan karbon dioksida, kan? Jadi banyak tak karbon dioksida dibebaskan? Banyak. Even tumbuhan pun melakukan respirasi. Pada bila tumbuhan melakukan respirasi? Pada waktu malam. Tapi sebenarnya respirasi yang berlaku dalam tumbuhan adalah dia setiap masa. Tapi pada hari siang, dia lebih memfokuskan kepada dia buat fotosintesis. Sebab dia nak buat makanan untuk dia nak hidup. Kalau dia tak buat makanan, dia matilah. Dan dalam masa dia buat makanan tu juga, dia melakukan respirasi. Ingat, sebab tu kalau kamu pergi camping dekat dalam hutan, kalau kamu nak tidur, jangan tidur di bawah pokok ataupun berdekatan dengan pokok yang hijau. Kalau kamu tidur berdekatan dengan pokok yang hijau pada waktu malam, keesokannya tu kamu akan rasa lemah sebab kamu tidur, kamu tak sedar, kamu berebut oksigen dengan pokok. Pokok pun dia akan sedut oksigen juga pada waktu malam untuk melakukan respirasi. Dan dia bebaskan karbon dioksida juga, tahu? Jadi jangan kamu tidur di tepi pokok, kamu buat kemah kamu yang jauh sikit daripada pokok supaya kamu tak pucat lah. Itu dia punya amalan dia lah kalau kemah dalam hutan. Okay. Juga bebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Semua bebaskan, semua beri ataupun sumbang karbon dioksida dalam atmosfera. Tapi ada satu saja yang dia sedut ataupun dia serap karbon dioksida untuk dia nak hidup, dia nak survive, iaitu tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat makanan yang mana dia berlaku pada waktu siang saja bagi tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ni ada tumbuhan yang ada klorofil. Yang ada klorofil saja, iaitu pigmen yang berwarna hijau. Okey. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Jadi, karbon dioksida dibebaskan ataupun kita ada atmosfera dengan cara respirasi, pembakaran, penguraian. Penguraian tadi ni yang perebutan tu. Dapat tak? Dapat. Dapat. Bos, alhamdulillah. Buat catatan tak? Buat. 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 Okey. Baik. Kita tengok tadi ni, fotosintesis, saya dah terang dah tadi. Ni dia punya kita kata justifikasi dia. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Okey. Saya ada satu soalan. Tumbuhan selain dia melakukan proses fotosintesis pada waktu siang dan juga dia melakukan respirasi pada waktu malam, siapa boleh nyatakan lagi satu proses yang berlaku pada tumbuhan pada hari siang? Apa nama proses yang berlaku pada tumbuhan tersebut? Bermula dengan huruf P. Bermula dengan huruf T. Dia tak melibatkan udara. Dia melibatkan macam, bukan udara lah. Siapa tahu? Ada tak yang tahu? Yang tahu? Bukan pekerja juga, bukan gas, bukan udara. Maksudnya tengah-tengah tu apa dia? Cair. Itu air. Apa nama proses itu? Transpirasi.
pandai. Pada waktu siang juga tumbuhan akan melakukan transpirasi. Transpirasi ni proses tumbuhan hilang air. Pertamanya dia hilang air untuk dia nak kekalkan dia punya suhu dia di sekeliling tu supaya tak meningkat, supaya daun-daun dia tak rosak, terlalu panas, dan juga dia nak serap air yang, sumber air yang baru daripada akar tu, so dia kena bebaskan yang ada dalam pokok tu. Kalau tidak tak boleh. Kalau macam kita manusia, kalau kamu minum air yang banyak, kamu kena buang air kecil dulu. Bila buang air kecil tu, maksudnya air yang dalam badan kita yang berlebihan disingkirkan, barulah kita akan minum balik. Kalau kamu minum saja tak buang, apa jadi? Apa jadi? Banyak bahan kumuh dalam badan lah. Okay. Boleh dapat? Boleh. Boleh juga, boleh. 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 Baik. Kenapa kita nak belajar tentang kitar karbon? Kenapa kita nak belajar tentang kitar karbon ini? Penting sangat ke kitar karbon ini? Ya. Kitar karbon sangat penting dalam kehidupan kita. Ada 3 kitar yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu selain daripada kitar karbon, kitar oksigen dan juga kitar nitrogen. Baik, siapa yang tahu peratus karbon dioksida dalam udara? Peratus karbon dioksida dalam udara. Ada tak? 93. 93 banyak sangat. Dia tak sampai 93. 58? 58 tak? Tak sampai 58. 40. 40 tak? 40 paling banyak. Peratus apa cikgu? Ya. Paling banyak adalah merupakan 0.03. 03. 03. 03. 3. Oksigen 21. 21. berapa? 21. Yang tu kena ingat tau. Oksigen dalam udara, bila kata oksigen dalam udara adalah oksigen dalam atmosfera kita lah. Oksigen 78. 78 adalah Nitrogen. 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 Nitrogen 78. Oksigen 21. Karbon dioksida 0.03. 3. Jadi yang selebihnya itu apa? Selebihnya itu adalah mikroorganisme, kuman-kuman, habuk-habuk, kemudian apa lagi? Debu-debu. Jadi apa lagi? Wap air. Yang selain daripada yang 0.03, 21 dan 78 itu. Jadi semua seluruhannya adalah 100%. Yang kita panggil sebagai udara. Tak? Boleh dapat? Boleh. Kalau bila berlakunya jerubu. Jerubu tu apa? Apa dia jerubu? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Disebabkan oleh apa? Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Asap makanan hutan. Terbuka. Kan secara terbuka. Yang dikatakan jerubu tu adalah habuk-habuk ataupun debu-debu halus dalam udara yang banyak. Contohnya bila kamu bangun pagi saja, kamu nak pergi ke sekolah, katakan kamu nak pergi ke sekolah. Bila kamu nak pergi sekolah hari biasa, tak ada jerubu, kamu nampak clear saja bangunan sekolah kan. Ni bila kamu pergi ke sekolah, jerubu, kamu akan nampak macam ada bintik-bintik dalam udara yang kamu tahu ni debu ke apa. Itu dalam merupakan habuk-habuk halus yang dia punya bilangan kandungan dalam udara dia banyak, dalam udara kita banyak, maka dia boleh membahayakan kita. Kalau orang yang ada penyakit asma, dia akan mudah penat sebab dia akan hidup bersama debu-debu tersebut masuk ke dalam paru dia. Baik, ini adalah 3 kepentingan kitar karbon dalam kita punya atmosfera kita.
Pertama sekali adalah mengembalikan karbon dioksida ke atmosfera. Dan juga bagaimana dia kembalikan, kita mengembalikan karbon dioksida ke atmosfera supaya fotosintesis, bila sebut fotosintesis, tumbuhan. Tumbuhan boleh melakukan fotosintesis. Bila tumbuhan boleh lakukan fotosintesis, dia boleh bebaskan oksigen. Bila dia bebaskan oksigen, kita boleh bernafas. Nampak tak? Nampak tak? Itu kepentingan dia. Nampak. Kenapa kita perlu kembalikan karbon dioksida ke atmosfera, ke udara? Sebab kita nak tumbuhan dapat guna karbon dioksida untuk lakukan proses fotosintesis. Jadi fotosintesis ni apa dia? Proses tumbuhan membuat makanan dan juga membebaskan oksigen. Siapa guna oksigen? Kita. Jadi kita juga dapat manfaat dia. Nampak tak? Nampak kan? Dapat kan? Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Dapat cikgu. Sekolah kalau saya kata, saya tanya pelajar saya dapat tak? Dia pun suka gelap pelajar saya suka gelap kan. Dia gelap sebab mungkin sebutan saya dapat tak tu dia macam kelakar kan. Okey. Yang kedua, tapi Rikesh dengan Koku tak gelap lah. Okey. Yang kedua, sebatian karbon dalam satu organisma diubah menjadi sebatian karbon dalam organisma yang lain melalui rantai makanan. Apa dia ni? Ayat dia macam sama je cikgu, macam tak ada makna apa pun. Ada makna dia. Maksud dia begini. Sebatian karbon dalam satu organisma, dalam setiap organisma ni, dalam setiap kita organisma ada sebatian karbon. Dekat mana tadi ni? Yang saya kata tadi ni, kat otot kan. Kat otot kita, setiap badan kita, setiap organisma dia ada otot dia. Dan juga setiap karbon dalam satu organisma ni diubah menjadi sebatian karbon dalam organisma yang lain melalui rantai makanan. Bagaimana? Contohnya, bila lembu makan rumput. Lembu makan rumput. Pada rumput ada sebatian karbon. So lembu makan rumput, maka sebatian karbon daripada rumput dipindahkan kepada lembu. Kemudian lembu tadi ini dimakan oleh harimau. Maka sebatian karbon yang ada pada lembu dia diubah kepada harimau. Kemudian harimau tadi ini ditembak oleh manusia, mati, mereput. Maka sebatian karbon tadi ini dipindahkan kepada pengurai dan terbebas menjadi karbon dioksida. Itu maksud dia. Dapat? Melalui rantai makanan. Rantai makanan. Okey, dapat. Kemudian karbon dioksida ini juga dia sebenarnya mengawal suhu dan iklim di bumi kita. Dia kawal suhu. Kitar karbon dia mengawal suhu dan juga iklim di bumi dengan menetapkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So kita tak boleh ubah. Tak boleh kata karbon dioksida sikit sangat ni 0.03. Kita bagi dia sama dengan oksigen dah 21%. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena kekal, maintain as a same figure. 0.03%. Okay. Kesan bila dia tak sama ataupun bila kita bagi dia tak maintain, apa berlaku? Akan berlaku seperti kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau tu apa? Rumah semua warna hijau ke? Tak. Kesan rumah hijau dia menyebabkan bumi menjadi panas. Bila panas, suhu meningkat. Kesan rumah hijau ni dia memerangkap suhu. Dia diambil daripada konsep kalau di negara barat mereka ada 4 musim. Bila musim sejuk, pokok-pokok bunga yang mereka tanam tu tak nak bagi mati, so mereka akan tempatkan pokok-pokok bunga tu di dalam rumah kaca. Dalam rumah kaca tu mereka akan pasang lampu. Bila pasang lampu-lampu yang banyak, jadi dalam rumah kaca tu ada haba. Maksudnya suhu terperangkap dan tu haba terperangkap. Jadi bila haba terperangkap,
Dekat luar salji lah, dekat luar salji lah putih-putih tu. Dekat dalam tak ada. Dekat dalam ada pokok dengan cahaya dan juga suhu ataupun haba yang ditetapkan tadi ni. So bila dia haba terperangkap, pokok dapat hidup lah sepanjang musim sejuk tu. Itu yang dipanggil sebagai kisar rumah hijau. Dalam konsep global kita, kisar rumah hijau ni dia menyebabkan suhu terperangkap. Bila suhu terperangkap, tak boleh bebas semula dekat luar atmosfera, maka bumi jadi panas. Bila bumi jadi panas, bumi tak boleh panas sikit pun tak boleh. Tak boleh panas, tak boleh naik 1 darjah Celsius pun tak boleh sebenarnya. Bila naik saja, dia akan ubah iklim ataupun kita punya cuaca kita. Bila ubah antaranya, kutub utara, kutub selatan cair. Bila cair, ais lebur. Bila lebur, air laut jadi banyak. Bila banyak, dia akan naik ke darat. Bila naik ke darat, banjir berlaku dengan berleluasa. Bila air makin naik, maka contoh katakanlah negara kita Malaysia ni akan jadi makin kecil lah. Kecil. Lama-lama tak ada tempat kena hidup atas air. Itu pun kalau hidup. Boleh tak? Itu yang dimasukkan ataupun itu dalam merupakan kepentingan. Kenapa kita kena kawal ataupun kita kena jaga ataupun kita kena pelihara kitar karbon ini. Nampak macam mudah kan? Ini berlaku secara semula jadi cikgu, so kita tak payah buat apa-apa. Tak, kita kena buat juga. Manusia pun kena main peranan juga. Okay. Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada. Tak ada cikgu. Baik, kalau tak ada, saya akan buat sedikit latihan. Boleh tak kita buat latihan sikit? Ya boleh cikgu. Boleh cikgu. dengan cara kamu Boleh cikgu. boleh nak? Okey. Sekejap. Baik, kamu nampak tak paparan yang saya Tak tunjukkan? ada. Ada tak? Tak Tak ada. Okey, kejap. Ada tak? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada juga. Okey, kejap lah. So, ada tak? Ada. Ada. Okey. Kita jawab secara spontan saja, nak? Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Boleh nampak tak? Kecil sangat ke? Cikgu besarkan sikit boleh? Besarkan sikit. Sekejap saya buat dia punya. Kamu boleh buka, kamu boleh klik kat situ, saya buat link dia dekat dalam message tu, kamu boleh tengok dalam, kamu boleh buka dekat link yang saya buat tu. Boleh buka tak? Dia akan ada keluar latihan yang mudah saja saya buat.
Ya, saya bisa. So, baik, tengok untuk soalan yang sebatian karbon, ya. Sebatian karbon terbagi kepada, nampak kan? Cikgu, kena Ya. request, kena request cikgu. Saya tak boleh masuk cikgu. Ya. Masuk. Ya cikgu, dokumen tu tak boleh masuk. Tak boleh buka. Oh, tadi buka kejap-kejap. Cuba tengok, saya dah ubah dah dia punya tu, boleh tak? Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Dapat? Ada tak? Tak boleh sini. Assalamualaikum. Tak boleh? Boleh oh. Boleh? Boleh. Saya dah tukar dia punya tu, saya buat link yang baru supaya kamu boleh buka. Link. Guna link yang baru ni. Yang mula-mula tu tak payah guna. Boleh buka kan? Tak boleh. Tak boleh Tak juga boleh. cikgu. Okey, kejap. Sama cikgu, tak boleh. Tak boleh. Okey, kejap. Tak boleh. Tapi dekat paparan dia nampak. Nampak ni tapi boleh nampak. kecil. Kecil, okey, saya besarkan.
Okey cikgu. Boleh? Ya, boleh juga boleh. Saya copy dia punya link dia. Cuba kamu buka kan, boleh tak? Sebab saya dah rasanya boleh. Boleh tak? Tak boleh juga. Tak boleh kamu tengok pada paparan yang saya beri ini saja. Kita nak jawab secara lisan pun boleh, kamu jawab secara lisan pun boleh, ataupun kamu boleh jawab secara bertulis pada mesej yang ruangan mesej ni nak. Okay, sebatian karbon ada berapa jenis? Dua. Okey, kita daripada benda hidup. Dua. Jawab, Sebat. boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, ada tak? Ada. Isyahani. Isyahani. Isyahani, Sebatian karbon organik. sebatian karbon organik. Okey. Boleh tak Isya bagi dua contoh sebatian karbon organik? Boleh tak? Sebatian karbon Ya. organik. Boleh Isya berikan dua contoh sebatian karbon organik tak? Dua Boleh, contoh. boleh. Cuba sebutkan. Arang batu. Okey, arang batu. Arang batu daripada sumber apa? Arang batu daripada sumber apa? Benda hidup. Tak, benda hidup tu apa? Haiwan ke, tumbuhan ke? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Tumbuhan. Okey, lagi satu. Okey, thank you Isya. Thank you. Isya sekolah mana Isya? Semi Al-Ikram, Tasik Logo. Tasik Gelugur. Okey, siapa nak jawab lagi satu? Petroleum. Boleh angkat tangan, boleh raise your hand. Khadijah. Siti Khadijah. Okey. Siti Khadijah sekolah mana? Semi Al-Ikram. Sungai? Semi Al-Ikram, Tasik Logo. Seni Al-Ikram sama dengan Isya juga. Satu sekolah. Ya. Okey. Bahan tadi sebatian karbon, Isya dah jawab dah. Itu sebatian karbon organik dan lagi satu adalah sebatian karbon Sebatian karbon bukan organik. bukan organik daripada benda bukan hidup. Cuba bagi satu contoh. Batu kapur. Batu kapur. Okey. Nama lain bagi batu kapur adalah kalsium karbonat. Nama lain bagi batu kapur adalah kalsium karbonat. Boleh? Boleh nak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Bagus, Okey, yang kedua saya akan tengok kepada yang kedua ni. Saya tak nak ambil gambar rajah yang sama, saya nak tukar sikit gambar rajah dia. Sekejap saya buat dia punya ni. Okey. Boleh nampak? Ada kan? Boleh nampak juga, boleh nampak. Saya tukar sikit dia punya gambar rajah dia, tapi masih lagi kita konsep yang sama, iaitu bagi kita karbon. Okey. Saya kena labelkan buka dia dulu kan. Siti tutup mah. Apa dia?
Okey. Saya letak lagi lambat. Okey. Kita anggap yang saya tukar dia punya ulang. Tarik punya ulang. Okey, baik. Saya tak dapat cari dah dia punya tu. Okey. Kita tengok siapa yang nak jawab. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ruang untuk kita isi. Nanti kamu boleh, okey. Siva Priya. Siva Priya. Cikgu, Ya, kamu nak jawab yang mana? Ruangan yang mana? Okey, Nabil, sekejap Nabil kita bagi Siva dulu. dua. Siva dulu. Ya. Yang atas kilang ni. Kilang ni bebas, apa jawapan untuk yang kotak dia atas kilang? Yang saya gerakkan dia punya cursor ni. Apa jawapan dia? Kat sini ada yang dah jawab dah ni. Tumbuhan dan haiwan. Siva Priya, Siva ada tak Siva Priya? ada cikgu. Siva nak jawab yang mana Siva Priya? Ruang nombor 3. Ruang nombor 3 yang mana tu? Yang atas kilang ke ataupun yang di atas Awan, kilang ke? awan, tak ada awan. Dekat awan tu, atas pokok tu. Ya, Okey, apa cikgu. jawapan dia? Apa jawapan dia? Karbon dioksida dalam atmosfera. Karbon dioksida dalam atmosfera, jawapan dia satu saja. Sama ada kamu jawab. Okey, gambar rajah ini saya letakkan dia tak ada arrow tau, dan juga dia kosong, blank, supaya kamu boleh buat kamu punya kreativiti. Pokok selalunya bila pokok dia akan lakukan proses apa? Fotosintesis. Jadi di atas ni kita tulis perkataan fotosintesis. Bila fotosintesis bermaksud apa? Dia bebaskan ataupun dia sedut? Sedut karbon dioksida. Jadi bila dia sedut, arrow dia Ke bawah. ke bawah. Arrow dia adalah berlawanan. Arrow dia adalah berlawanan dengan arrow-arrow yang lain. Jadi yang di atas kali ni adalah Karbon dioksida dalam atmosfera. Pandai Nabil Fauzi. Okey. Siva Priya, sekolah mana Siva Priya? Siva Priya sekolah mana? SMK Jawi. SMK Jawi. Okey. Nabil Fauzi? Semi adiniah. Semi Adiniah. Balik Pulau. Bukan, Sungai Duri. Oh, Sungai Duri. Oh, Sungai Duri. Ya. Okey. Yang di atas kilang ni apa jawapan dia?
Pembakaran bahan api. Pembakaran bahan api. Pembakaran. Pembakaran bahan api. Yang dekat air ni, dekat nasi ni. Dekat nasi ni. Dekat nasi ni. Dekat nasi ni. Nak tulis apa? Apa berlaku kat nasi ni? Selalunya kalau kilang dia bebaskan dia punya bahan sisa dia dekat mana? Dekat sungai. Ya, dekat sungai, dekat tempat yang ada air kan. So, apa yang berlaku? Pencemaran air. Pencemaran. Bila pencemaran, alga dan haiwan akuatik itu mati. Mati. So, bila mati, ini Penguraian. penguraian. Itu perawatan. Okay, good. Boleh dapat? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kita teruskan dengan 5.2 iaitu hidrokarbon. Kita teruskan dengan 5.2, okey? Baik, cikgu. Okey. Okey, bagus kamu semua. Boleh cikgu. Okey, nampak paparan saya? Nampak. Okey. Okey, bagus. 5.2 ini dia adalah memfokuskan kepada hidrokarbon. Apa dia hidrokarbon ini? Hidrokarbon adalah merupakan sebatian. Hidrokarbon adalah sebatian organik. Sebatian organik. Saya ulang lagi sekali, sebatian organik. Jadi dia melibatkan ke sebatian tak organik? Dia tak libatlah. Dia hanya melibatkan sebatian organik. Sebatian organik yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Sebab tu nama dia hidrokarbon. Saya ulang. Sebatian organik, hidrokarbon ni adalah merupakan sebatian organik. Tadi kita dah belajar sebatian organik adalah daripada benda Hidup. Benda hidup. Benda hidup. Dan juga sebatian organik tu dia ada unsur hidrogen dan juga karbon sahaja. Hidrogen, H, karbon, apa dia? C kan? Dia ada hidrogen dan karbon sahaja. Jadi kita panggil dia sebagai hidrokarbon. Hidrokarbon. Okay. Dan hidrokarbon ini dia wujud secara semula jadi dalam tumbuhan, dalam haiwan, dalam bahan api, bahan api fosil. Bahan api fosil ada berapa? 3. Petroleum, gas asli dan juga Barang batu. barang batu. Okey. Hidrokarbon ini dikelaskan kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tidak tepu. Hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tidak tepu. Okay. Setakat ni dapat? Dapat. Dapat juga dapat. Dapat. Ingat kata kunci dia hidrokarbon pun ada dua, iaitu hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Okay. Apa beza di antara hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu? Okey, kita tengok satu persatu. Hidrokarbon tepu adalah merupakan hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Nampak tak ni ikatan dia ni? Dia ada satu saja garis tu. Kalau kita buat dia punya ikatan dia ada satu saja, dia tak ada dua. Bila ada satu saja, itu yang dipanggil sebagai ikatan tunggal. Kamu boleh salin sikit. Hidrokarbon tepu mengandungi bilangan atom hidrogen yang maksimum yang boleh diterima oleh molekul lain. Molekul mana boleh terima? Molekul karbon lah.
Hal ini kerana molekul hidrokarbon tepu mengandungi hanya ikatan tunggal saja. Ikatan tunggal. Ikatan tunggal tu maksud dia ikatan dia tak ada dua. Okey, dapat nak? Jadi kita akan tengok lagi Bagi hidrokarbon tidak tepu pula, hidrokarbon tidak tepu adalah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua atau ganda tiga antara atom karbon. Nampak tak ni? Kalau kamu tengok pada gambar raja ni, dia ada macam dua rantai yang diikat di antara atom dengan atom. Nampak tak? Nampak tu, Atom karbon yang warna kelabu tu kan, dia ada dua, dia punya ikatan tu. So itu adalah merupakan ikatan ganda dua. Kalau satu macam ni, kita panggil ikatan tunggal lah ataupun ikatan covalent. Dapat Rikish? Ya, dapat cikgu, dapat. Tadi Rikish tanya kan, ikatan covalent tu macam mana? Ni saya nak tunjuk kepada kamu, ni adalah contoh ikatan covalent. Boleh? Ikatan ganda dua juga kita panggil sebagai ikatan Dubel, D-U-B-E-L, Dubel ataupun antara karbon. So Dubel ni dia dah macam double lah, ganda dua. Boleh? boleh. Boleh cikgu. Okey, contoh hidrokarbon tepu, hidrokarbon tepu contohnya seperti contoh-contoh ahli alkana. Dalam hidrokarbon kita ada kumpulan-kumpulan dia, iaitu kumpulan alkana. Alkana ni semua ikatan dia adalah ikatan tunggal. Dan bagi hidrokarbon tak tepu pula, contohnya seperti dalam kumpulan alkena. Alkena, kan? Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh. Sebab alkana ni, ni contoh dia contoh formula struktur hidrokarbon tepu dan tak tepu. Okay. Ini contoh dia yang dikatakan ikatan tunggal tu. Hidrogen yang diikat dengan karbon, ada satu saja dia punya rantai dia. Satu ikatan saja. Satu. So, hidrogen tadi ni dia jadi maksimum lah. Kenapa jadi maksimum? Sebab semua rantai ni dia isi dengan satu. So, dia jadi penuh lah. Ada berapa H kat sini? Adalah 8. 8 kan? 8. Okey. Bagi hidrokarbon tak tepu pula, yang ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua ataupun satu ikatan ganda tiga, macam dalam gambar rajah ni, nampak kan? Ini ada satu ikatan ganda dua, ini ada satu ikatan ganda tiga, kan? Antara karbon dengan karbon, kan? Jadi bila dia ada ikatan ganda dua tadi ni, hidrogen tadi ni jadi penuh ke tak penuh? Tak penuh. Tak penuh. Kan? Tak penuh. Sebab apa? Sebab rantai tadi ni telah pun diambil oleh karbon dengan karbon untuk dia nak ikat jadi ikatan ganda dua. Jadi dia ada beza ke? Dia ada beza. Kita nak tengok dia. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh cikgu. Boleh nak? Okey. Dalam hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu ni, kita juga nak tengok tentang kumpulan-kumpulan ataupun kita nak tengok kepada 6 ahli pertama dalam kumpulan alkana. Alkana ni adalah merupakan hidrokarbon tepu. Baik. Untuk kumpulan-kumpulan alkana dan sebagainya, saya akan terangkan selepas ini. Kita tengok dulu apakah sumber hidrokarbon. Tadi ini saya dah kata hidrokarbon adalah merupakan sebatian organik yang kita dapat daripada organisma yang hidup kan? Hidup. Contohnya tumbuhan kan? Ataupun haiwan mati. Okey. Sumber hidrokarbon yang pertama sekali adalah petroleum. Petroleum tidak dapat digunakan sebelum diproses. Kalau kamu pergi cari gali petroleum dekat dia punya oil rig tu dah pelantar minyak tu. Bila kamu gali masuk dalam kerak bumi tu,
dia punya pipe tu dalam untuk kamu dapat petroleum, kita tak boleh guna lagi. Sebab dia adalah merupakan, kita panggil dia sebagai, kalau dalam bahasa biasanya, minyak mentah. Minyak mentah ni tak ada boleh buat apa lagi lah. Kita kena proses dia ke petroleum, perlu diasingkan kepada pecahannya. Sebelum dapat digunakan melalui proses penapisan. Penapisan. Dua peringkat dalam penapisan minyak iaitu penyulingan berperingkat dan peretakan. Penyulingan berperingkat dan juga peretakan. Sebelum tu saya lupa nak share dengan kamu video animasi tentang kita karbon. Tak apa, selepas saya terangkan tentang hidrokarbon ni, saya akan tunjuk kepada kamu video. Okay. Jadi minyak mentah yang terdapat yang warna hitam gelap tu, yang dia likat tu, macam minyak hitam buat padang tu, kita kena bawa ke kilang ataupun tempat pemprosesan dia. Kalau dekat Malaysia ni dia dekat Melaka. Itu untuk kita buat penyulingan berperingkat tadi ni, dan juga peretakan. Kemudian bila kita bawa ke kilang, kita akan lakukan proses penyulingan berperingkat. Pecahan hidrokarbon dalam petroleum diasingkan pada suhu berlainan mengikut saiz hidrokarbon. Apa dia pula saiz hidrokarbon ni? Ada apa? Ada nak cakap apa-apa ke? Ada tak? Cikgu, kalau manusia boleh buat tu minyak petrol. Macam mana manusia boleh buat tak minyak petrol? Yang dah lama mati tu. Oh. Petroleum ni dia terhasil dalam satu tempoh yang sangat lama, iaitu beratus juta tahun baru dia terbentuk. Kalau 10 tahun dia tak terbentuk. Kalau 100 tahun dia tak terbentuk lagi. Dia mengambil masa beratus juta tahun. Sebab tu kalau kamu boleh imagine, sebelum zaman kita manusia ada zaman apa? Dinosaur kan? Ya. Kemudian ini telah pupuskan. Bila dia pupus maksudnya dia matilah kan. Bila dia mati dia akan tertimbus oleh tanah, dan juga bukan saja tertimbus, dia tertimbus dan juga dia dimampatkan. Dia mampat macam mana? Bukan macam kita pijak kotak. Dia dimampatkan pada tekanan yang tinggi. Bila dimampat pada tekanan yang tinggi itu dengan ada suhu yang dikenalkan, barulah dia bertukar kepada bentuk minyak. Kita kata makan haiwan tu, kalau tidak dia tak akan jadi dalam bentuk petroleum, dalam bentuk minyak. Jadi dia ambil masa lama. Kalau ikut dia punya takrifan untuk petroleum ni, petroleum adalah merupakan haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati, tertimbus, kemudian mengalami proses pemampatan dan juga suhu yang tinggi yang berlaku dalam kerak bumi, dan melalui satu proses yang sangat lama iaitu beratus-ratus juta tahun. Dia bukan mengambil masa berjuta tahun, beratus juta tahun. Maksudnya 100 juta tahun, 100 juta tahun. Bukan sejuta banyak dah kan. Ni 100 juta, lagi banyak kan. Dapat you. Dapat Dapat you, terima kasih you. Okey, sama. Siapa tadi yang bertanya tu? Nama apa? Nabi. Okey, bagus Nabil. Thank you for asking. Okey, jadi pecahan tadi, minyak yang hitam tadi ni kita nak pecahkan dia ikut dia punya saiz hidrokarbon dia. Saiz hidrokarbon ni berdasarkan kepada rantai dia lah. Kalau bila kamu tengok gambar rajah ni, nampak tak yang dekat situ dia ada macam tong hitam tu, crude oil tu? Ya, cikgu nampak. Nampak kan? Yang tu adalah petroleum. Kemudian bila kita panaskan dia akan bertindak balas. Macam mana dia bertindak balas? Bila rantai yang pendek, dia akan terbebas dengan awal kan? Ya, Terbebas dengan awal, maka dia akan, rantai pendek selalunya dia ringan, dia akan naik ke atas. Nampak tak? Yang di atas sekali adalah petroleum gas. Apa beza petroleum gas petroleum dengan gas asli?
Ada beza tak? Ada. Ada. Apa beza dia? Dia ambil dari gas dia. Ada. Gas petroleum dengan gas asli dia sama. Sama. Cuma yang beza dia, gas asli dia terhasil secara semula jadi. Tak tak? Dia terhasil secara semula jadi beratus tahun yang dulu. Gas petroleum ni dia terhasil akibat daripada penyulingan berperingkat. Kalau dia soalan tanya apakah perbezaan gas petroleum dengan gas asli? Gas petroleum terbentuk daripada proses penyulingan berperingkat. Gas asli secara semula jadi. Tapi dia sama tak? Dia sama. Dia punya rantai dia sama. Dia punya ciri dia sama. Sama macam gas asli yang terbentuk secara semula jadi itu. Tapi kita namakan dia sebagai gas petroleum kerana dia melalui penyulingan berperingkat. Pada suhu itu berapa? Melebihi 25 darjah. Darjah Celsius. Okey. Bolehkah? Boleh, boleh. Boleh. Boleh juga boleh. Kita mendapat pecahan-pecahan yang tertentu. Itu yang pertama sekali kita dapat gas petroleum. Boleh cikgu. Ya, bagus. Nanti tadi siapa yang boleh cikgu tu? Nama apa? Adiana. Okay. Kita dapat pertama sekali gas petroleum, kemudian kita dapat nafta. Saya tukarkan dia punya gambar rajah dia sikit supaya kamu nampak dengan lebih jelas sikit. Ini tak ada juga lagi satu. Ni dia punya ni, nampak tak ni? Ni saya nak terangkan dia punya apa dari segi takat diri dia dan sebagainya. Baik. Minyak mentah yang kita lakukan proses penyulingan berperingkat, kita dapat pecahan dia. Pertama sekali gas petroleum, kemudian kita dapat nafta. Nafta ni kita gunakan untuk membuat cat, untuk buat plastik. Kursi plastik yang kamu guna tu ataupun bekas plastik tu, dia diperbuat daripada petroleum lah. Kemudian petrol. Petrol semua orang tahu untuk kita isikan dalam kenderaan seperti kereta, kenderaan ringan. Kerosin pula kita gunakan sebagai bahan api kapal terbang. Kapal terbang digunakan kerosin. Sebab kerosin ni rantai dia panjang sikit. Bila panjang, bila kita jana di dalam enjin dia, oboh tadi ni dia meletup, dia akan hasilkan letupan yang lebih besar. Letupan besar dia dapat gerakkan enjin kapal terbang yang besar tu lah. So kapal terbang boleh terbang lah. Kemudian diesel kita gunakan pada kenderaan-kenderaan yang berat. Contohnya lori dan juga bas kan. Jadi kenderaan berat ni, enjin dia besar, enjin dia lebih besar, dia perlukan kuasa yang besar, so kita kena guna diesel. Kemudian kita dapat minyak bahan api. Minyak bahan api ni pula kita gunakan untuk kapal laut. Kemudian minyak pelincir. Minyak pelincir ni kita gunakan sebagai minyak enjin lah. Jadi kita isi pada motor, kemudian ataupun ayah kamu setiap bulan, ayah akan kata kat ibu kamu, ni nak pergi servis kereta. Nak pergi servis tu nak tukar minyak hitam dalam kereta kan. Tu minyak pelincir tu. Apa tujuan minyak pelincir? Nak kurangkan Geseran. Pandai nak kurangkan geseran. Dan akhir sekali kita dapat bitumen, kita dapat grease, kita dapat lilin. Bitumen tu kita buat jalan raya. Sebab bitumen tadi ni dia terbentuk bila suhu panas iaitu 400 darjah Celsius. Sesuai yang kita buat jalan raya. Jalan raya kan panas kan? Ya. Jadi bila kita panaskan bitumen tadi ni, dia dapat melekatkan batu-batu yang kita rata dan padatkan pada jalan raya tu. Jadi bila kita padatkan bitumen tadi dia melekat pada batu-batu tu, maka terbentuk jalan raya yang kita kata stabil ataupun jalan raya yang rata, tak macam kita lalu jalan raya tanah merah ataupun jalan raya yang berbatu-batu. Dan dia tahan haba sebab kalau pada hari siang jalan raya tadi ni
suhu dia tak sampai 400 darjah Celsius. So dia dapat tahan lah. Kecuali faktor-faktor cuaca yang lain seperti hujan ke, banjir ke, mungkin akan berlaku keretakan dan sebagainya. Baik. Dalam proses penyulingan berperingkat ni, pecahan-pecahan yang terbentuk daripada petrolium tadi ni, dia ada perbezaan dia. Kalau kamu tengok pada gambar rajah dekat paparan saya ni, molekul kecil, takat didih rendah. Kemudian warna dia cerah, mudah menyala dan kurang likat. Kalau pecahan yang terbentuk di atas menara, ni adalah menara penyulingan berperingkat ni. Kalau yang terbentuk di atas ni, ciri-ciri dia molekul dia kecil. So bila kecil, takat didih dia rendah. Nampak tak macam gas petroleum tadi ni? Takat didih dia di bawah 40 darjah Celsius. Di bawah 40 darjah Celsius dia dah mendidih dah. Bukan 100 darjah Celsius, di bawah 40. 40 macam suhu kita bila kita demam kan, demam panas 40 darjah Celsius macam tu lah, lebih kurang lah. Dia dah mendidih dah. Cepat tak dia mendidih? Cepat. Dan juga warna dia cerah. Dan juga dia mudah menyala. Macam gas memasuk kat rumah kamu, kamu petik saja, dia terus menyala kan? Ya, yo. Dia lebih cair. Dan juga selalunya yang mudah menyala ini, dia kurang membebaskan jelaga. Maksudnya jelaga asap hitam tu. Dan bila hasil yang terbentuk tu, dia semakin menuruni menara ini. Ini gambar rajah di bawah menara. Kalau yang di bawah menara ni, dia takat didih dia tinggi. Macam bitumin paling rendah sekali, bitumin paling bawah sekali ni, takat didih dia 500 darjah Celsius, 400 darjah Celsius. Kemudian warna dia gelap, sebab tu warna dia hitam. Dia susah nak menyala. Antara diesel dengan petrol lebih cepat menyala. Diesel dia lambat sikit. Kemudian minyak bahan api ni lagi lambat menyala. Dan juga dia likat. Dan juga kalau minyak yang takat didih dia tinggi, kemudian warna dia gelap, selalunya dia bebaskan banyak asap. Kamu tengok lori, bas kan, dia bila dia bergerak, asap dia banyak kan, berbanding kereta kan. Ya, kenapa banyak? Sebab dia membebaskan banyak tindak balas yang berlaku akibat daripada letupan dalam enjin tu. Okay, dapat tak ni? Ini kata kunci ni penting tau. Takat didih tinggi semakin menuruni menara penyulingan, takat didih semakin tinggi, warna semakin gelap, kemudian susah nak menyala. Bila susah nak menyala, dia bebaskan banyak gas. Banyak asap. Banyak asap. Banyak asap. Kemudian lebih likat. Okay. Boleh? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Proses penyulingan berperingkat bagi hidrokarbon. Dan saya nak tunjukkan pada kamu video tentang kitar karbon. Video ni dia menarik sebab dia dalam bentuk animation. Boleh tak saya tunjukkan? Sekejap. Tengok video tentang kitar karbon ini. Okay, saya play. Okay. Bergerak kan? Kitar karbon. Ada nampak tak? Nampak. Nampak. Kitar karbon ialah kitar yang menekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida daripada udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan.
tumbuhan ialah ejen utama yang menyeimbangkan kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui proses fotosintesis. Kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Fotosintesis ialah proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Fotosintesis merupakan proses membuat makanan oleh tumbuhan hijau dengan menggunakan cahaya matahari. Daun mempunyai klorofil untuk memerangkap cahaya matahari. Fotosintesis juga memerlukan karbon dioksida dan air. Hasil proses fotosintesis ialah glukosa dan oksigen. Glukosa yang berlebihan disimpan dalam bentuk kanji dalam pelbagai bahagian tumbuhan. Haiwan memperoleh karbon daripada tumbuhan yang dimakannya dan menggunakannya untuk tenaga. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan membebaskan karbon dioksida. Nampak tak disebut semasa respirasi semua haiwan dan tumbuhan. Maksud dia bukan saja haiwan yang melakukan respirasi, tumbuhan juga melakukan respirasi. Boleh nak? Boleh cikgu. Respirasi melibatkan pengambilan gas oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera. Respirasi tumbuhan ialah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan tenaga. Respirasi tumbuhan terjadi di stoma atau mulut daun. Melalui stoma, tumbuhan menyerap oksigen daripada atmosfera dan membebaskan karbon dioksida. Apabila tumbuh-tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan ini akan merebut. Perebutan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida ke udara. Ini menyebabkan kita karbon mengekalkan gas karbon dioksida dalam atmosfera kita. Bahan api fosil merupakan bahan api yang terbentuk daripada proses-proses semula jadi, seperti perebutan hidupan mati yang tertanam. Usia hidupan itu dan bahan api fosil yang terbentuk nasibnya sekitar jutaan tahun. Tengok dekat sini, kalau kamu tengok dekat lautan tu 300 hingga 400 juta tahun yang dulu. Nah, kemudian kalau yang dekat batuan dan juga ada lautan tadi ni, kamu tengok dia jadi sedimen. Sedimen, batuan sedimen berliang, kemudian jadi batuan keras, sedimen, batuan. Nampak tak? Kemudian yang terangkap tadi ni adalah gas dan juga minyak lah yang kita sedut ni. Ni kita lah. Nampak? Sekarang, masa sekarang ni baru kita sedut dapat hasil daripada kematian 300-400 juta tahun yang dulu. So kita kena bersyukur dan juga kita kena berterima kasih terhadap proses ini. Bahan api fosil terbentuk daripada fosil tumbuhan dan haiwan setelah terdedah kepada haba dan tekanan dalam kerak bumi. Bahan api fosil mengandungi kandungan karbon yang tinggi. Antara jenis bahan api fosil ialah arang, petroleum dan gas asli. Bahan api fosil ialah sumber tenaga. Menerusi pembakaran bahan api fosil, kita dapat tenaga untuk menggerakkan kenderaan, memanaskan rumah dan menjana tenaga elektrik. Pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan bermotor, domestik dan industri yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Jadi, proses-proses seperti perebutan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis dalam kita karbon. Okey, baik. Itu tadi tentang kita karbon.
Dan kita telah pun sampai ke masa yang ditetapkan pukul 10. InsyaAllah saya akan cuba minta satu lagi slot untuk saya sambung supaya tajuk sebatian karbon ini dapat saya habiskan sampailah ke minyak sawit dan juga latih tubi. Kita akan buat latih tubi. Saya akan minta daripada Encik Sabri, pegawai JPN, untuk saya kalau boleh supaya saya ada slot yang lain untuk saya teruskan dengan PDPR ini supaya tak tergantung subjek ini. Baik, so kita telah pun sampai ke penamatnya. Saya mohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan dari segi pengajaran dan juga pembintangan saya. Dan juga saya doakan semua pelajar-pelajar yang join pada malam ini mendapat manfaat dan juga dapat memantapkan konsep dalam pengenalan untuk sebatian karbon ini dengan lebih tepat dan juga berguna pada kamu. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk kelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Igo. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ya. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih Nabil. Thank you.